Astaghfirullah lazim, astaghfirullah lazim, astaghfirullah lazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa asina wa la tusir 'alaina wa ardina wa anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai fungsi setelah dengan pasal surah Jawahar 800 Tuan Imam, Tuan Guru, orang alim, Tuan Haji, Tuan Hajar, Tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barokah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT eratkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan seperti itu umat Islam di seluruh dunia. Dan mudah-mudahan sebab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan yang akan dapat membawa kita ini masuk ke dalam syurga bersama-sama insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, kita selesai menunaikan salat fardu berjemaah, berjumpa balik kita setelah beberapa bulan, 3 bulan hasilnya jumpa. Sebab sebelum puasa pun, bulan sebelum puasa pun kita tak ada kuliah kita masa tu, baik. Jadi ada hari raya lagi dengan 23 hari ni, saya minta maaf saya batin, sama hari-hari ada pun raya lagi, maaf je lah, gitu je lah. Jadi insyaAllah kita sambung kuliah kita, kuliah sirah kita. Jadi biasanya lepas raya kita tengok penceramah-penceramah ni biasanya dia reschedule balik, dia buat restructure balik, susun balik jadual, sebab tengok lepas raya tu dipanggil tak panggil, kalau tak panggil kita masih lain. Itulah biasanya. Ataupun awal tahun, ataupun lepas tukar jalan kuasa baru, biasanya itulah proses pertukaran kuliah-kuliah takmir di masjid-masjid surau, itulah. Jadi lepas raya itu tak jual mesej saya datang, maknanya sambung lagi agak begitu lah. Jadi yang lepas kita dah bicarakan tentang sirah baginda Nabi SAW sampai kita Nabi SAW menerima wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira Nabi SAW bertahanus, iaitu menyendiri di Gua Hira itu sebab Nabi SAW dah bosan dengan keadaan masyarakatnya di Mekah yang kembali kufur, kembali menyembah ataupun buat perkara-perkara tak berfaedah, iaitu menyembah berhala. Kita ulangkan sikit dulu, Kaabah runtuh, rosak disebabkan mandi besar. Kemudian Nabi SAW terpilih sebagai salah seorang yang diberikan tanggungjawab untuk sama-sama membina Kaabah. Dulu Kaabah sudah runtuh, maka pembesar-pembesar di Mekah saat itu dia akan memilih orang-orang yang tertentu saja. Dia tak pilih semua orang untuk datang bertolong buat balik Kaabah itu. Jadi salah satu kriterianya orang yang bersifat berakhlak baik, dia tak pernah menipu, dia tak minum arak. Dia pilih orang yang baik itu di kalangan orang-orang seperti itu. Jadi tak ramai di Mekah. Yang ada seperti Rasulullah SAW, masa itu belum jadi Nabi lagi ya. Jadi Nabi SAW pun terpilih menjadi orang yang bertanggung jawab membina balik bangunan Kaabah. Kaabah dulu lebih rendah berbanding sekarang. Sekarang ni kira-kira lebih kurang 7 orang. Tinggi 7 orang bertindih. Maknanya orang pertama, kedua, ketiga, 7. Mereka sebagai pendapat yang kuat. Jadi nyatakan bahawa tinggi sekarang ialah tinggi 7 orang.
7 orang yang tinggi 7 orang lah itu keadaan dia. Dan dia dibina daripada kayu, daripada asal masa ditambah baik itu. Dan disebutkan bahawa hanya beberapa orang yang membina balik. Jadi Nabi seronok buat. Sebab pun berhala kat keliling Kaabah tu masa tu semua perosak musnah dengan banjir besar paling tinggi. Ada 360 berhala. Latar dan Uzza yang paling besar sekali. Latar dan Uzza paling besar sekali. Dia punya kental dia tu lah. Gitu. Jadi masa tu bila dah dibina balik Kaabah dan Kaabah tu bebas daripada patung-patung berhala. Jadi Nabi SAW sukalah datang sama-sama bina balik. Sebab orang Arab, orang Mekah ni, mereka ni sangat menyanjung tinggi bangunan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Masuk walaupun ada amalan-amalan jahiliyah dulu. Orang jahiliyah bila dia tawaf dekat Kaabah tu, dia tawaf dulu tu, dia macam ni, kalau dia berduit, dia dibenarkan hanya tawaf menggunakan pakaian yang dibeli daripada Mekah. Sebab tu orang Mekah ni kaya. Sebab tu yang menjaga pakaian ni kaya. Sebab tu siapa yang datang ke Mekah, dia nak tawaf dan berpakaian, pakaian tu mesti datang daripada pakaian yang dijual di Mekah. Maksud tu orang Mekah ni buat. Tapi kalau lah dia tak mampu, maka itulah yang kita sebut dalam yang ulama-ulama sirah sebut, maka mereka ni di kalangan orang jahiliyah tawaf dalam keadaan dia tidak berpakaian, maknanya telanjang. Jadi itu salah satu daripada amalan jahiliyah. Itu adalah perkara yang disingkirkan apabila Islam itu datang. Maka lepas dari peristiwa pembukaan kota Mekah tu, Nabi SAW telah melarang orang-orang yang datang ke Mekah itu, dan hanya orang Islam saja yang dibenarkan untuk tawaf ke Mekah. Dulu orang sebab bahala pun dia mengagungkan Kaabah itu, sebab bangunan itu dibangunkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Abraham dulu pun dia nak runtuhkan Kaabah itu sebab Kaabah menjadi daya tarik orang-orang luar Mekah untuk datang ke Mekah. Walaupun dia dilantik oleh Raja Habasyah untuk menjadi gubernur di Yaman, maka walaupun dia orang yang bijak, tetapi bila bab bersaing tu tak boleh bersaing. Kenapa orang tak datang Yaman? Pelabur semua pergi Mekah, tak pergi Yaman. Padahal Yaman lebih sejuk daripada Mekah. Jadi pada ketika itu dia kaji, rupanya di Mekah tu ada satu bangunan yang pernah dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan juga Nabi Allah Ismail. Maka pendek kita, dia bina sebiji lagi bangunan dia Nasrani. Maka dia bina satu gereja yang namanya Qalishi, sebiji bangunan Kaabah. Lebih tinggi dan disebutkan kerana apa dinamakan Qalishi itu, kerana tingginya tu sampai orang Qalish tu daripada Quraisy, iaitu penutup kepala, sombong. Tingginya dia bentuk sebiji macam Kaabah. Tapi bila tengok Qalishi, bangunan Qalishi yang dibina oleh Abraham tu lebih tinggi daripada Kaabah yang ada di Mekah. Maka orang tengok dengar, bila dengar apa dia punya penutup kepala dia jatuh. Itulah orang panggil Qalishi. Itu sebagian besar ulama sirah sejarah. Jadi dah tak boleh bersaing. Salah satu cara dia ialah meruntuhkan Kaabah itu. Jadi tentera berganda Abraham tu, iaitu yang dah runtuhkan, akhirnya ditolong oleh Allah SWT dengan khairan ababil, burung-burung ababil yang meruntuhkan. Yang berangkatkan tu pasukan tentera, iaitu tentera Abraham, lebih kurang 70,000 orang. Dia bukan nak musnahkan Mekah, tetapi dia nak runtuhkan Kaabah dia diri tadi. Jadi sukalah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW bila bangunan Kaabah yang baru dan dibina itu dan ditambah baik dan dibaik oleh itu, Nabi selalu datang. Tapi kekecewaan Rasulullah SAW itu bermula apabila pembesar-pembesar Mekah buat mesyuarat balik. Dia kata macam mana ni, Kaabah ni kosong dah, keliling tak ada lagi dah patung-patung berhala. Maka mereka telah menempah patung-patung berhala bukan di Kuala Mekah. Saya tak ingat daripada mana, tak saya daripada Utopia juga ataupun daripada belah-belah Yaman ke atas ada. Jadi dia importlah berhala-berhala yang telah tutup, dia bangunkan balik, dia bina balik dan penuhlah Kaabah keliling dengan 360 berhala. Itu nama 360 berhala, bukan 360 berhala. Dah runtuh sebab banjir, dah dibangunkan Kaabah,
dibawa lagi baru masuk. Itu Nabi dah mula fed up. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tak suka. Daripada awal lahir Nabi SAW pun Nabi dipelihara, dia tak suka benda-benda yang sifatnya macam tak ada faedah. Termasuk menyembah berhala tu dia sebagai tak ada faedah. Jadi Nabi SAW pun dah mula murung, dah mula sedih, iba. Jadi Siti Khadijah pun saya nampak perasakan kenapa sedih ni. Dia kata sedih lah, orang Mekah ni masih lagi buat lagi benda-benda yang tak ada faedah, menyembah berhala tu. Jadi kesedihan Nabi SAW tu menyebabkan Nabi dah tak rawang sangat kat kota Mekah. Yang itulah adilnya Nabi SAW berfikir untuk menyendiri. Sebab Nabi SAW tahu Nabi Ibrahim AS, Nabi Allah Ismail AS, ibadat Nabi Allah Ibrahim itu disebut sebagai agama Hanif tu. Jadi Nabi SAW pun beritahu kepada Siti Khadijah, boleh tak kalau baginda Nabi SAW nak pergi menyendiri, itu namanya bertahanus. Bertahanus ni maknanya menyendiri. Untuk nak asingkan dia bukan nak jauhkan diri daripada Siti Khadijah, tak. Tetapi boleh tak nak tenangkan jiwa. Siti Khadijah pun faham sebab Nabi SAW dan macam murung macam tu. Jadi Siti Khadijah pergi tak apa. Jadi Siti Khadijah sediakan berkat untuk Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan yang bayangkan Nabi SAW itu duduk berbulan-bulan, tak ada. Nabi SAW dia akan balik selepas beberapa hari berkala makan habis, dan Nabi SAW akan turun daripada Gua Hira tu, dia akan duduk, dan Nabi SAW berpondok macam biasa. Kemudian Nabi SAW pergi lagi begitu dan bermunajat dia seperti mana munajat Nabi Allah Ibrahim AS mengikut sebahagian besar ulama. Kaedah cara macam mana Allah Alam Sawab. Jadi disitulah tempat Gua Hira yang tuan-tuan pergi tu, di ruang yang sempit itu tempat dia bermunajat. Disitulah akhirnya datanglah Malaikat Jibril AS, yang kita tahu Malaikat Jibril AS menolong Nabi SAW, kata Iqra di kali itu, turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini cerita dah biasalah kita dengar cerita itu. Cuma sebelum turunnya wahyu tu, sebelum turun wahyu, Nabi SAW jadi makin kerap pergi ke Gua Hira. Dulu dia pergi dalam sebulan ada dah beberapa hari tu, lepas tu dia balik. Dia bukan terus straight, tak ada. Nabi SAW balik gitu. Cuma dah dekat-dekat wahyu nak turun tu, masa tu umur Nabi 40 tahun, dan Nabi SAW mula bertahanus tu pada umur 35 tahun. Maknanya sebelum turun wahyu tu dah 5 tahun dah Nabi SAW berulang kali ke Gua Hira. Bukan baru, dia dah biasa dah menyendiri, macam pot dia lah gitu. Itu orang kata bersuluk menyendirikan diri apa semua untuk mengajar. Dia lebih tenang gitu. Jadi Nabi SAW dah dekat-dekat wahyu nak turun tu, Nabi jadi makin kerap. Dan kekerapan itu Nabi SAW pernah sampai sebulan Nabi berada di Gua Hira, sampai sebulan. Cuma Siti Khadijah ni dia ada pembantu, dia kan orang bisnes. Bila tengok macam lama Nabi SAW tak datang, tak balik, maka dia akan datang pembantu. Dia tengok Muhammad kan. Jadi pembantu dia akan minta-minta, tengoklah Nabi SAW ada, okey, sihat apa semua. Maka dia akan beritahu pada Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah tak risau. Kita ni kadang keluar pun tak beritahu isteri. Isteri punya risau, dah pukul 12 tak boleh balik, pukul 1 tak boleh balik. Rupanya sibuk khusyuk benda pun, lain-lain kan. Dia sama-sama layan TikTok, kawan member dia tu, tak apa dia TikTok dia. Jadi Siti Khadijah risau tak? Risau. Tapi Siti Khadijah tu dia ada pembantu, dia ada pembantu. Kita tengok sampai kadang-kadang di pembantu bawa bekalan untuk Nabi SAW. Nabi pun bawa makan, Nabi pun banyak berpuasa. Sebelum Nabi SAW jadi Rasul pun, Nabi sebelum berpuasa. Jadi bila dah dekat-dekat di sekitar, para ulama menyatakan bahawa tempoh yang sebulan tu ialah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu. Jadi pendeknya cerita tuan-tuan, dah dekat-dekat lagi seminggu tu, Nabi SAW kata pada Siti Aisyah, dia kata pada ketika itu dah nak dekat wahyu turun, maka dia selalu mimpi. Mimpi apa? Mimpi pemandangan-pemandangan yang indah. Ialah pemandangan yang indah. Sebab tu ulama kata kalau kita mimpi pemandangan-pemandangan indah, itu pemandangan itu adalah petanda baik. Sebab Nabi SAW mimpi nampak langit lah dengan apa yang indah lah, pemandangan. Jadi tak lama lepas tu barulah Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril AS. Itu cerita macam mana wahyu pertama tu turun.
Iqra bismi rabbikal ladzii khalaq. Jadi bila disebutkan itu, Nabi SAW pun pernah cerita juga pada Siti Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia cerita selalu sebelum Nabi dilantik jadi Rasul, bila Nabi turun tu dah dekat dekat wahyu dah turun tu, dia kadang-kadang dia bila turun dia terasa macam ada orang bagi salam kat dia. Dia macam bagi salam. Sebenarnya yang beri salam itu mengikut sebahagian besar ulama, dia adalah batu-batu yang pokok-pokok yang Nabi SAW lalu turun daripada Bukit tu, Nabi SAW bagi salam. Nabi SAW dia orang menyebut salam sejahtera lah, bukan bagi salam, dia salam sejahtera ke atas Nabi SAW. Suara tu juga, ya suara tu juga. Jadi orang kata ini Nabi dia berhalusinasi, tak. Nabi SAW terpelihara daripada lahir sampai Nabi wafat. Bukan dia sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah, dia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi menjadi Rasul. Tapi kita tahu Nabi SAW ni kecil pun dah dibedah, dadanya dibersihkan, hatinya dan semuanya. Ini sehinggalah Nabi SAW wafat, dipeliharalah apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Cuma sebelum Nabi menjadi Rasul, perkara-perkara penting yang berlaku pada diri Rasulullah itu namanya irhas. Irhas. Kalau lah benda-benda penting yang berlaku macam Nabi belah bulan, macam tangan Nabi keluar air, itu namanya mukjizat. Gitu. Mukjizat ni cuma daripada Nabi je. Tetapi istilah mukjizat tu biasa kita guna ni memang untuk Nabi Indonesia. Kalau di Indonesia saya rasa mukjizat tu macam kelebihan juga sebenarnya. Itu dia karamah yang diberi pada orang alim. Kata istidraj ni bagi orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tak beriman ni dia ada kelebihan. Tiba-tiba dia kena tikam tak tembus, suara dia kebal, makin menyebabkan dia bangga. Kaya betul. Lepas tu bawa kereta tak mati tu. Orang pun dah tahu dah macam-macam. Kalau kita tengok tak mati, itu namanya istidraj, menyebabkan dia ni makin jauh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara je lah. Jadi Nabi SAW pun bila dapat wahyu pertama, Nabi SAW turun laju-laju lah dan menggeletar pada Nabi SAW. Maka mengikut hadis sahih Nabi SAW yang disebutkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW turun daripada Gua Hira tu, dia turun, maka kat situ dia dengar Nabi, nama Nabi dipanggil dengan suara yang kuat. Bila dia tengok rupanya malaikat Jibril AS terapung di antara langit dan bumi, dia tak tahu mana. Ada gapung gitu, dan dia menunjukkan tubuh dia yang sebenarnya. Jibril saya rasa kita yang lepas tak diulang kaji ni, tak masuk tajuk, ini saya tak tahu lah. Dia 45 aja lah kita. Daripada dulu 45 tak habis kan. Tuan dengar dia kan. Jadi bila dia Nabi SAW tengok, besar ni Jibril alaihissalam, besar Jibril ni. Bila diangkat dia ada 600 sayap, satu sayap dia tertutup masyarakat dalam maghrib, dia tertutup timur dan barat. Besar Jibril alaihissalam. Jadi dalam hidup Rasulullah SAW, Nabi SAW jumpa Jibril dalam keadaan tubuh Jibril sebenar 2 kali. Jibril ada sayap, 600 sayap, satu sayap tertutup timur dan barat. Salah satunya ialah ketika Nabi menuruni Gua Hira tu, menurun daripada Gua Hira tu, ketika Nabi menuruni Jabal Nur tu, Nabi SAW nampak Jibril SAW punya besar, cantik dia sayap dia, gitu. 600 sayap dia, satu sayap tertutup timur hingga barat, gitu besar. Yang keduanya para ulama kata dia itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, dia pun nampak juga Jibril AS dalam keadaan tubuhnya yang cantik, hebat. Bayangkan kita lah, Ustaz tu macam naga ke apa, kan? Yang bayangkan kita lah kan? Sebab pandangan besok kita akan nampak dekat, bila dah mati kat syurga je nampak lah, nampak lah kita. Sebab dalam syurga ni kan, kita akan menziarahi sesama ahli syurga. Ini disebutkan, saya baca satu hadis, kita akan menziarahi sesama ahli syurga. Dan salah satu cara kita pergi menziarahi sesama kawan-kawan kita, ahli syurga kita dalam syurga, adalah dengan menaiki burung. Dengan menaiki burung. Ada kan dalam hadis menaiki burung. Tuan-tuan bayangkan, tapi jangan bayangkan kita naik burung gagak sekarang. Gitu. Dia beri burung dia, diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi disebutkan kat situ, malaikat Jibril itu sifatnya macam burak. Nabi SAW pergi laju sebatas cahaya gitu.
Macam mana nak membayangkan? Tuan yang bayangkan lah. Dulu Nabi kata lebih kecil dia lebih besar daripada dekat, lebih kecil daripada mahal. Itu. Jadi bayangkan tak payah nak macam beria sangat sebab kita tahu dia macam Yahudi je. Digambarkan seekor kuda, ada tanduk, lepas tu ada sayap, tapi rosak akidah kita sebab pahaman-pahaman yang macam tu. Jadi Nabi SAW bila dah macam tu pada dia, Nabi lari dalam kata menggelap, ketuk pintu, masuk dalam rumah. Siti Khadijah pun selimutkan Nabi, selimutkan. Maka kita tahu lah Siti Khadijah selimutkan. Cuma nak tunjuk akhlak Siti Khadijah ni, dia tak menggambarkan Siti Khadijah dia lebih tua dengan sebagian besar ulama kata lebih tua umur daripada Rasulullah SAW. Jadi watak orang lebih tua ni biasa dia lebih tenang daripada orang muda. Biasa yang orang kamu dia kata yang muda sendiri kan. Dan kayak gini kita saya fikir dalam sekolah kan. Orang kamu kan. Masa zaman budak-budak aku mikir ya Allah di sekolah banyak pakor macam tak fikir panjang. Bila dah macam bila habis jumpa kawan-kawan baru ni, baik dah dulu kan. Cuma pakor tu pun dia macam besar cerita lagi. Bila fikir-fikir dekat zaman muda-muda dulu kan. Cikgu saya nampak dalam video dia tak tahu ustaz. Kau punya ikut kan. Dia kelas kamu, dia tak sama. Macam kita ni kadang-kadang dah berusia kan, dah tak fikir sangat lah nak beli, nak modify exhaust motor lah, apa, pasang sporting, apa benda ada. Asal beli jalan sudah, hari tu lah, ada fikir gitu. Jadi Siti Khadijah pun tak tenang. Dia walaupun nampak dalam keadaan cemas dengan Rasulullah SAW, dan Nabi tak pernah cemas macam tu. Dan kalau balik-balik, itu semua kata, Siti Khadijah pun tak tanya, kenapa? Dah tenang baru dan Nabi SAW ditanya oleh Siti Khadijah. Sebab tu kadang-kadang kita mengalami panic attack tu, kita jangan terus tuju apa benda yang dipenik. Nampak hantulah, nampak itulah. Tenang, relax, kita nafas, gambar apa semua. Baru apa sebenarnya berlaku. Padahal begitulah. Saya kadang-kadang nak menjabat dulu kan, orang gaduh lagi bini, benda semua datang. Dengan mengamuk, saya diam. Baik, saya dah sabar buat, tarik nafas dulu, ambil air, minum air dulu, dan kita cerita dengan saya. Apa yang boleh simpan cerita dan berkongsi dengan saya. Dia macam lebih tenang sikit. Tapi kalau dia tengah menggelapah dengan diri apa benda semua, dah puan dia apa, datang sini nak diri apa, itu tak boleh kan macam tu. Memang orang tak datang kan, gitu. Jadi cara mendekati itu, tengok Siti Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Dia dah kahwin dengan Siti Khadijah, pada ketika itu 15 tahun dah, Siti Khadijah 40 tahun. Nabi SAW umur 25 tahun. Ini mengikut pandangan yang kuat lah. Ada perbezaan pandangan ulama berkaitan umur Siti Khadijah ketika kahwin dengan Rasulullah SAW. Jadi bila Nabi SAW dapat wahyu umur dia 40 tahun. Jadi Siti Khadijah pada ketika itu sudah mencapai 55 tahun. Gitu. Jadi matang lah betul kan. Jadi Siti Khadijah kan yang paling ramai anak dengan Rasulullah SAW. Itu 6 orang datang dari Siti Khadijah. Maknanya kan umur Siti Khadijah 40 tahun, umur 15, maknanya umur 55. Yang terjaga anak paling kecil pun umur dia 15 tahun. Yang paling besar 15 tahun. Maknanya yang paling kecil jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Fatimah. Siti Fatimah paling kecil tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bayangkan umur 55 tahun ada anak yang bawah 15 tahun. Ada 6 orang tuan-tuan. Masuk anak lelaki, pasif dan satu seorang ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila dah macam tu dah disibukkan tenang, yang kita tahu dia pergi jumpa dengan pakcik sepupu kepada Sayyidatina Khadijah. Siapa dia nama dia pakcik dia tu? Kasih ni Pak Lubu. Jadi dia ni adalah orang, pakcik dia ni adalah orang yang bertanggung jawab menerjemahkan kitab Taurat dalam bahasa Arab. Dari kitab Injil dalam bahasa Arab. Itu satu nama dia Lubu. Sepupu kepada Siti Khadijah. Siapa dah bukan Bukhairah. Saya pula lupa tadi. Dalam kotak ceramah, bila ceramah balik saya dan pada otak saya tak tahu nak tajam. Tapi bila ceramah ingat dah insya-Allah. Jadi dia kata
sebenarnya itu adalah Ruh Kudus ataupun yang disebut sebagai roh yang besar, iaitu dia kata yang datang itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan itu tandanya kamu akan menjadi nabi, kamu menjadi rasul. Dia kata kalaulah umur aku masih muda, nescaya aku akan bantu kau untuk mempertahankan agama yang dibawa, yang Allah Taala yang bagi mereka. Sebab ada diceritakan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, termasuk dalam kitab Injil. Itu. Jadi selepas itu lama tuan-tuan, berapa ketika wahyu tak turun lagi. Nabi SAW dah beritahu bahawa dia adalah Nabi akhir zaman, dan Nabi SAW telah beritahu yang datang itu dia tak boleh atau dalam malaikat Jibril. Memang dicerita dalam kitab Taurat, Zabur, Injil semua ada. Kita dah disampaikan oleh sepupu kepada Siti Khadijah itu. Kemudian Nabi SAW pun yakinlah bahawa dia adalah Nabi akhir zaman. Jadi dah lama lepas tu tak datang wahyu tuan. Rindu dia tu dah lama tak datang tu wahyu tu. Antara 3 bulan disebutkan lama wahyu tu tak turun. Antara 3 pandangan yang kan antara 3 tahun hingga 6 bulan. Jadi pandangan yang kuat 6 bulan lepas tu baru turun. Baru turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Ini ayat ni, wahai orang yang berselimut. Itu adalah ayat Quran kedua yang diturunkan kepada Nabi SAW setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi 5 ayat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu turun ayat ya ayyuhal mudaththir, pun ayat 1 hingga 5 juga. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, qum fa'anzir, bangunlah bagi peringatan. Maknanya itu dalil yang terkait Nabi SAW telah dilantik menjadi Rasul. Maknanya menguat keyakinan. Jadi Nabi SAW menjadi seronok bila turun ayat kedua tu. Tapi menderita Nabi SAW jiwa tu tadi, kenapa wahyu tak ada turun, tak ada lagi ayat turun ke? Adakah Allah Ta'ala marah turun pada peristiwa Bukhirah semua, dia jadi macam besar dia bercakap bini dia. Kenapa murang bang kata? Sebab aku risau kan. Aku takut Allah Ta'ala marah padaku. Sebab itulah lama dah turun. Antara 6 bulan pandangan yang dekat, dia kata 3 bulan. Ada pandangan kata 6 bulan, ada kata 9 bulan, ada kata yang setahun lebih, ada yang kata paling tinggi dia 3 tahun tak turun. Wahyu tak turun, ayat yang dulu tu tak turun. Jadi Nabi SAW risaulah. Tapi pandangan yang kuat ialah 6 bulan, barulah turun dia. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Itu ceritanya. Jadi berdampak tu Nabi SAW terus bersemangat bersemangat dan mulakan dia punya peranan dia sebagai seorang Nabi. Di situlah nanti maka diperintahkan untuk dia berdakwah kepada orang-orang di Mekah itu yang datang yang dua jenis dakwah, iaitu dakwah secara bersembunyi dan juga sulit dan juga secara berterang-terangan. Jadi dakwah secara sulit itu berlaku selama 36 bulan, iaitu 3 tahun. Kemudian Nabi SAW barulah berdakwah secara terang-terangan. Yang itu Nabi SAW berdakwah secara sulit kepada ahli keluarga terlebih dahulu. Orang yang pertama sekali memeluk agama Islam ialah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama yang memeluk agama Islam. Isteri-isteri tak ada ikut. Sebab tu orang perempuan ni kalau suami dia baru ikut dia suami, syurga lah dia. Malah kalau disebutkan kalau orang perempuan ni dia sembahyang waktu solat dan sembahyang tak nak tinggal puasa di bulan Ramadan, tak buat apa benda yang Allah larang, kemudian disebutkan kalau dah dia mati tu dalam keadaan suami redha. Maknanya si suami tu isi dengan sakit kuat semua, dia pun cakap dengan isteri dia, abang redha, kamu tak ada dosa dengan abang dah. Kita gitu lah. Maka syurga lah tempat dia, masuk daripada mana-mana pintu syurga disebutkan. Nabi SAW sebut masuk orang itu syurga. Sebenarnya susah masuk syurga ni orang lelaki sebenarnya. Sebab banyak masalah untuk orang perempuan. Orang perempuan sebenarnya nak masuk syurga tu senang. Tapi Nabi SAW gambarkan seperti mana seolah-olah macam di dalam neraka tu ramai orang perempuan. Rupanya semak-semak betul. Rupanya orang perempuan masalah suami ini menyebabkan dia susah masuk syurga. Tapi orang lelaki ni jangan cakap si pernah masak tak masak. Kata nak masak neraka tau. Cerita gitu. Jangan nak nerakakan orang tu. Ramai ni tu kan nerakakan diri dia macam dia masuk syurga tu kan. Itu penting kan tengok kan. Engkau tunggang-tungging semayang tapi pada haka pada aku,
Dia marah bini dia sebab bini dia beli kedai tak belikan dia urut. Jadi macam mana ceritanya nak masuk syurga, lepas tu neraka kan? Kau dia haka lah gitu. Yang dimasukkan taat pada benda yang orang kata yang diharuskan, taat pada benda yang betul, bukan taat pada benda tak betul. Memanglah si ada duit yang kau kedepur sangat tu kenapa? Setakat hukum kotak pun RM20 gitu. Itu pun susah. RM20 kalau tiap hari RM20 dia agak tuan. Bagi nafkah pada isi RM100 untuk 5 hari tuan. Lepas tu setiap kali isi beli kedai sebelah rumah tu, setiap kali itulah dikirim hukum. 5 hari punya duit 100 dari tu habis 5 kotak hukum tuan. Mana datang maedah lepas tu cerita kat mahkamah, saya ada bagi nafkah pada isteri saya. Betul tak? Betul. Berapa bagi? RM400. Gitu. Betul RM400. Tapi yang ada, dia cakap dengan hakim, isteri bijak, isteri dia, memanglah dia bagi saya RM400. Tapi tiap-tiap hari dia minta saya RM20, tapi hukum dia. Mana cukup dia itu? Lala pergi kat tangan isteri cuma ada RM20 dia. Yang RM380 tu dia hukum. Itu betul. Ini dia tak betul juga. Jadi Sayyidatina Khadijah ni watak seorang isteri yang dia sangat menyokong suami dia dalam perkara kebaikan. Sebab dia tahu, dia tahu bahawa suaminya adalah insan terpilih dan dipilih jadi rasul. Begitulah. Tapi kalau dalam keadaan sekarang kita kata ustaz, suami saya bukan di malaikat dan suami saya bukan di nabi begitu. Tapi kalau tiba-tiba balik rumah yang abang sebenarnya dah dapat wahyu malam tadi. Abanglah nabi yang terakhir kita ni bukan Nabi Muhammad. Itu jangan dilayan tuan. Isim tu cerita ni gitu. Isim tu dia. Kalau nabi. Tapi dalam konteks sekarang ni macam mana nak ambil pengajaran tu? Ambil pengajaran boleh. Contohnya lah suami sebelum ni lah macam-macam lah kita dengan pakai gelang tebal lah apalah kemudian dengan tinggi lah ada apa lah jadi dengan lelaki ni. Tapi isteri yang selalu yang kuat jiwa dia bersama dengan suami. Banyak cerita manusia-manusia mulia termasuklah Siti Asyah isteri Fir'aun ni. Dia cerita semua ramai orang yang dijamin masuk syurga ni datang pada orang yang ada latar belakang suami yang bermasalah. Rupanya Allah Ta'ala jadikan suami sebagai ujian yang nak membawa si isteri tadi masuk dalam syurga. Ada kali Allah Ta'ala bagi seorang suami ni isteri yang bermasalah. Ya Allah, tak kuatnya berhenti, Ustaz. Saya dah tak tahan, Ustaz. Saya dah kencing mana dah tinggi, demam dia berhenti, Ustaz. Naik semua darah saya, Ustaz. Maknanya Allah Ta'ala datangkan isteri macam tu untuk nak memberi ruang yang mudah bagi suami masuk dalam syurga. Kalau tak kerana sabar daripada isteri tadi tu, tak masuk syurga suami tadi. Jadi rupanya Allah Ta'ala jadikan ujian itu. Disebutkan manusia ni tak sempurna, tuan-tuan, disebutkan. Punyalah dulu masa kahwin nampak alim sungguh lah, nampak tawaduk sungguh lah bakal isteri tu. Bila kahwin tu cerita-cerita macam-macam tu. Rupanya bila kahwin dengan dia tahu malas rupanya, lawa-lawa lah tapi malas. Jadi rupanya malas isteri tu jadi perkara yang menyebabkan suami tadi dituntut untuk sabar. Sabar suami itulah yang menyebabkan dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tak hidup tu saya yang dia longgar. Jadi itu adalah dulu dia lah. Jadi Siti Khadijah menyokong Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bila dapat wahyu, maka Nabi SAW telah mengajak orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Siapa orang yang dekat? Yang pertama dia Siti Khadijah. Kemudian Nabi SAW ada bekas hamba dia, namanya Zaid bin Harithah. Ada sebagian pendapat menyatakan Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat kepada Rasulullah SAW. Sebagian pendapat menyatakan satu ketika budak-budak tergembira, Nabi SAW nampak ada seorang budak menangis. Kemudian bila diceritakan, rupanya budak ni bapa dia dah mati. Lepas tu mak dia ni kahwin dengan bapa baru. Jadi dia ni tak terla. Jadi bila kawan-kawan tak gembira, maka yang dia ni sedih. Jadi Nabi telah ambil dia anak angkat. Anak angkat Nabi SAW ada dua tuan-tuan. Yang pertama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni yang Nabi SAW bawa pergi Taif, sama-sama kena balik baju. Itulah Zaid bin Harithah. Itu pandangan kedua. Pandangan yang pertama. Anak angkat Nabi SAW pertama. Yang kedua dia siapa anak angkat Nabi SAW? Iaitulah sepupu Nabi SAW sendiri, iaitu anak Abu Talib, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni ulama silam kata
Sayyidina Ali ni rapat dengan Rasulullah SAW sampai Nabi kan jarak umur dia masa Sayyidina Ali masuk Islam. Sayyidina Ali ni baru 10 tahun, Nabi SAW dah 40 tahun. Jadi dia pun anak-anak. Jadi Sayyidina Ali itu juga merupakan anak angkat Rasulullah SAW. Dia juga merupakan sepupu Nabi SAW iaitu anak kepada Abu Talib. Itu dua anak angkat Nabi SAW. Yang lain ada juga pandangan lain, tapi yang kuat itu dua orang tuan-tuan. Zaid bin Harisah ni dia pernah cerai dengan isteri dia dan Nabi SAW kahwin dengan isteri Zaid bin Harisah. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu bahawa anak angkat ni dia pun tak sama macam anak kandung. Gitu. Maknanya isteri anak angkat tu sampai boleh kahwin untuk tunjukkan gitu. Nak tunjukkan bahawa tak boleh nasabkan anak angkat tu dengan bin dia ataupun binti dia. Tak boleh, tuan-tuan. Ini. Jadi Zaid bin Harisah masuk Islam. Kemudian yang ketiganya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali umur 10 tahun. Diajak oleh Rasulullah SAW. Dia dengar Nabi SAW cerita tentang kebaikan, tentang beriman kepada Allah SWT, tentang puasa yang besar itu Allah SWT. Maka Sayyidina Ali ni budak 10 tahun ni dia rasa dia macam tertarik. Maka dia kata dia nak masuk Islam juga. Nabi SAW kata apa dengan Sayyidina Ali? Pergi berjumpa dengan bapa kau dulu lah. Abu Talib pergi jumpa bapa tu, minta izin. Dia kata apa? Dengan Rasulullah SAW. Sebab tu dalam riwayat Sayyidina Ali masuk Islam tak minta izin dengan Abu Talib. Tak minta izin. Dia jawab apa Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ketika aku lahir atas muka bumi ni pun mak bapak aku tak minta izin pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan Allah Taala yang jadikan aku ni. Aku nak ikut agama yang Allah Taala iktiraf. Bunyilah bijak Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ali memang bijak tuan. Kekuatan Sayyidina Ali pun hebat dalam peperangan tuan. Dalam peperangan Khandaq, Sayyidina Ali kekuatan orang kata macam 100 orang. Orang ni pendek dia tegak. Kepala dia botak depan. Satu botak depan kata Sayyidina Ali kan. Gitu. Yang abang yang botak depan ni bukan kala-kala. Sayyidina Ali yang botak depan. Abang sama dengan Sayyidina Ali, jangan nak sama lah tuan. Sayyidina Ali lebih kuat, dia mohon respect dan dia ditakuti oleh musuh. Bermula dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq ada satu tentera Yahudi yang dimasukkan daripada tentera Yahudi namanya Amr bin Abud. Amr bin Abud ni punya gagal dalam peperangan dia yang depan, otak semua kali itu. Jadi bila dia dapat melepasi parit tu, dia lompat, dia masuk ke parit tu, dia mencabar tentera Islam. Wahai orang Islam, sini lah, keluar lah. Jangan kan orang Khandaq kan parit keliling tu. Parit dia punya banyak 5 meter dia orang kan. Jadi bila masuk saya dalam ruang tu, Amr bin Abud ni telah mencabar Islam. Orang semua tahu kekuatan Amr bin Abud. Maka Nabi SAW pun dengan sahabat-sahabat Nabi SAW dengar itu suara Amr bin Abud. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW dicabar oleh Amr bin Abud. Siapa yang berani, sini keluar, kita lawan face to face, one by one kita gitu. Maka Sayyidina Ali bila itu sudah bergerak tuan-tuan, dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, benarlah kamu pergi lawan Amr bin Abud. Enggak boleh dia. Duduk wahai Ali kata, dia bukan lawan kamu ni. Datang lagi dah sudah bakar ni, cepatlah suara aku dah sedap. Memang dalam riwayat dia kata suara aku dah sedap ni. Mengajar Amr bin Abud dalam peperangan Khandaq. Maka sekali lagi Sayyidina Ali pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, benarlah kamu nak menghadapkan dengan Amr bin Abud. Kau rujuk dulu wahai Ali, dia kata, bukan tandingan kamu wahai Ali. Maka kejap lagi dia bangun dah sudah bakar-bakar sangat tu. Maka Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Ali lagi, ya Rasulullah, dia merayu pada Nabi SAW. Merayu-rayu, okey. Dia berlomba dan lawan habis-habisan Amr bin Abud dan semua sahabat Nabi SAW. Tengok benteng tu, tengok macam mana dahsyat hebat Sayyidina Ali berlawan dengan Amr bin Abud dan akhirnya dapat penggal kepala Amr bin Abud. Maka pada ketika itu dia menjadi keturunan sahabat-sahabat Nabi SAW. Oh hebat Sayyidina Ali ni. Tak bagus. Sebab apa? Dia pegang tu kan, dia dah tak dapat hati tu kan. Kenapa? Iman menebar dari dia. Dia tak boleh dengar orang menghina Islam tu kan. Dia mempelikir orang Islam. Amr bin Abud ni. Lepas tu, yang lain balik tu kan, tak berani, tak buat serang, face to face, tak. Dan sebab tu dalam peperangan Khandaq, peperangan balik tu, hanya melontarkan anak panah saja. Dia tak berani tembus. Sebab apa? Dalam tu ada Zubair bin Awam, dalam tu ada sahabat Nabi Sayyidina Ali, dalam tu ada Sayyidina Umar. Yang mana kalau dia dah sedang cakap tu kan, kalau contohlah Zubair bin Awam ni badan besar tu kan, Zubair bin Awam ni sepupu Rasulullah SAW.
Maka disebutkan Zubair bin Awam ni kalau dipegang kan kat tangan dia paling kurang 1 orang. Kalau 1000 orang lawan dengan 300 juga dalam Zubair bin Awam. Betul Sayyidina Umar tu. Zubair bin Awam tinggi, Sayyidina Umar tinggi. Disebut Sayyidina Umar kalau duduk atas kuda dia kan, kaki dia cecah lantai. Kasi cerita lah, bunyi lah besar Sayyidina Umar. Takut Sayyidina Umar, orang takut. Utbah bin Rabi'ah ni, kawan Sayyidina Umar, kawan kancing semua orang. Bila dengar Sayyidina Umar masuk Islam, dia punya geram tuan-tuan. Dia buat apa? Utbah bin Rabi'ah ni kuat dia buat dia. Dia panjat satu batu tinggi tu. Batu tinggi tu, dah batu. Naik ke batu tinggi tu, kemudian dia apa? Nampak Sayyidina Umar lalu ke bawah tu. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Umar? Apa yang dibawa oleh Utbah bin Rabi'ah? Dia lompat daripada atas tu, nak tikam Sayyidina Umar tuan. Sayyidina Umar bila nampak ada orang terbang tuan, dia pun angkat ni, kata kita gusti lah, kata dia gusti tuan. Dia kan naik tiang tu, lepas tu dia lompat tu, nampak tu. Macam tu lah cerita kan. Dia nak, ketika dia tengah lompat nak terkam Sayyidina Umar tu, dia angkat dia ni, bukan dia terbalikkan, Sayyidina Umar duduk atas badan dia tu, kemudian dia buat apa? Sayyidina Umar ambil jari dia, cocok mata Utbah bin Rabi'ah ni. Nabi, sahabat Nabi SAW, bila masuk Islam dia, terus luar iman. Hari ni kita sedih tuan-tuan. Bila Islam kena, yelah, macam-macam lah isu-isu semasa ni kan. Baru ada isu pasal azan lah, ada isu pasal kalimah Allah dan sebagainya ni. Penghinaan lisan dan sebagainya ni, kadang-kadang kita takut. Kita termasuk di kalangan orang yang jiwa tak kuat. Tak kuat jiwa tu, tak sama sama Nabi SAW. Itu Sayyidina Ali kan, antara orang yang awal masuk agama Islam. Lepas tu siapa lagi? Nabi SAW ajak sahabat karib Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni orang besar tuan-tuan dekat Mekah tu. Orang besar dekat Mekah, orang kaya pun Mekah tu. Bila Sayyidina Abu Bakar memelukkan Islam, maka pengikut Sayyidina Abu Bakar kebanyakan mengikut. Dia ikut. Sebab Sayyidina Abu Bakar dia pun sama juga, tak pernah menipu dan dia berniaga jujur dan memang suka sedekah walaupun dia belum orang Islam. Ini perangai. Sebab tu kat Mekah tu, kat Mekah Nabi SAW antara kawan karib Nabi SAW ialah Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar awal-awal orang Islam. Lagi tu kan. Kita kalau nak bawa baik, kita ajak kawan yang paling rapat dulu kita. Orang kita main saham, nampak macam maju-maju sikit, kita jual lah barang M&M apa semua. Orang utama yang kita cari selalu tuan, kawan-kawan kita tuan. Itu yang menjaga emas, melapor emas ramai ketipu tu. Untuk sahabat tu, dulu sahabat kali tu, bila ketipu lah, forex lah, apa lah semua tu, lalah dan musuh lah. Pasal kau lah habis 30,000 dia aku masuk ke mikir. Kenapa? Tapi biasa kawan-kawan ni, dia nak kaya, dia ajak kawan-kawan dia sama-sama kaya. Gitu. Tapi hukumnya kalau kita pun pilih tak betul, kawan kita kena, kita pun kena kan? Aku pun rugi juga. Pasal kau lah kalau aku tak ikut kau bisnes itu, jual emas lah, apa tu lah, beli barang tak dapat barang, kita bukan jangan kaya lah. Melapor RM10 boleh dapat RM1 juta, dah confirm mengarut dan tuan. Itu dalam Islam tu ada usul-usul buruk, orang ni maknanya diraguki. Tak jelas. Bila tak jelas tinggal. Ulama-ulama sufi kau tahu perniagaan tak jelas tinggal. Kalau nampak benda dalam mata, okey kan tak ada masalah. Tapi bila niaga tak tahu sumber dia dari mana. Ini pelaburan bagus ni. Dia dari mana tuan-tuan jual apa sebenarnya syarikat ni, jual apa. Kalau tak jangan masuk. Dari sudut fiqh memang begitulah, sudut fiqh muamalah macam itulah. Kalau dah nyata aku ni niaga ayam ni anak ayam sekon dapat RM2 gitu. Tapi bolehlah kalau nak lapor ni, kita buat bisnes besar-besaran. Tunjuk kalau ada tempat depan tak boleh ada. Betul. Okey, kalau tak jadi mudah nanti kita akan bagi 10%, 20% daripada keuntungan. Nampaklah sikit barang tu kan. Perniaga kau bagi aku, nanti kau tahu-tahu hujung bulan ni kau dapat duit. Mana kita boleh tentukan hasil pendapatan tu tetap tuan-tuan. Kalau niaga ni ada tu naik, dia begitu je. Kalau kita niaga, aku niaga kerja ujian, ni kita catatkan keuntungan itu berapa. Nanti sebab modal kau, kita bagi dua. Aku usahakan kau modal. Okey lah, nampak benda dia. Ini ramai orang lain yang niaga.
Tetapi dia tak nampak pun apa benda ni dulu kan. Saham betul, saham ni. Saham niaga apa sebenarnya? Syarikat niaga apa sebenarnya? Halal tak halal? Ada syarikat niaga dua-dua. Yang halal pun niaga, yang haram pun niaga. Dicampurkan, itu pun tak boleh kan? Orang maknanya apa? Dia dilalui, tak boleh gitu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia orang mempengaruh, memang dia selalu tolong orang, walaupun dia bukan agama Islam, agama Islam. Lepas tu sepupu Nabi, Zubair bin Awam, tuan tak ada yang awal tuan. Zubair bin Awam ni dia bisnes tekstil, macam jengkel lah, sebenarnya juga jual kain tuan. Zubair bin Awam, orang yang tinggi tuan. Kemas, handsome dulu. Pakai baju kemas Zubair bin Awam. Kemudian Abdul Rahman bin Auf. Siapa semua ni tuan? Semua orang kaya juga beritahuan ni. Sebab semua ni rapat dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi ni, walaupun dia tak bawa kain, tapi dia kahwin dengan Siti Khadijah bukan kerana pengaruh Siti Khadijah, tak. Nabi SAW, dia berdakwah dengan akhlak Nabi. Sedangkan Siti Khadijah sendiri pun tertarik dengan Rasulullah SAW. Sebab akhlak dia ditunjukkan. Jujur di dalam perniagaan. Siti Khadijah yang berminat dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia kayaknya sama macam Abu Lahab, Jahal tu. Tapi dia punya akhlak boleh. Zubair bin Awam, dia pun kaya juga. Kenapa dia ni ramai pengikut? Bukan kerana kaya dia, ramai dia orang kaya yang bukan. Tapi kerana akhlak yang ditunjukkan oleh Zubair bin Awam. Siapa Abdul Rahman bin Auf? Dia sama juga orang kaya dengan bukan, sama dengan yang lain. Tapi dia punya akhlak sangat bagus. Gitu. Jadi sebenarnya Islam berkembang dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Belum masuk tajuk lagi kan? Habis dah masa. Betul habis masa lah. Jadi kita tunggulah. Nota dia ada 6 muka surat ni. Tak pernah habis tuan sini. Tak apalah, nanti sambung lah saya datang. Cuma kita nak difaham dia dalam hidup kita ni. Bagaimana dakwah Nabi SAW secara sulit itu akhirnya berkembang. Sampai hari Islam berkembang, tidak lain tidak bukan salah satu pengaruh adalah daripada akhlak yang ditunjukkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tangguhkan kan, tak habis gitu tak apalah, kita sambung je lah kan untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, pertemuan kita ni ilmu Allah ni sampai bila tak habis kan. Jadi handphone 3 kita balik nanti cerita abang tadi masa pergi surau ustaz kata tu Siti Khadijah tu sangat rapat dengan Rasulullah SAW. Dia support suami dia. Ni yang saya nak buat bisnes, awak nak support saya awak kecam saya delivery abang nak makan sama belajar pun awak tak nak buat kan. Siti Khadijah dia tahu Nabi suka kan, dia akan buat. Cerita dah sikit, adalah poin dia cerita ni yang isi datang tu dipanding-panding dengan suami dia. Apa tu buat tadi tak ceramah. Jadi cukup ada itu kan tak mahu baca salah silap semua. Bukan ada nak kongsi-kongsi kita buat refreshment dia. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafar Rasulullah.